Okay, so kita proceed. Awak kena faham bermula daripada topik 5 ni. Okay, start daripada topik 5 ni. Setiap topik kita akan tengok. First adalah nomenclature. Nomenclature ni nama. Nama-nama lah. Second adalah preparation. Preparation tu maksudnya macam mana nak hasilkan alkane. Macam mana nak hasilkan alkene. Lepas tu kita ada reaction. Lepas tu preparation yang dengan reaction ini adalah dalam kategori chemical properties, sifat-sifat kimia dia. Properties. Okay. Yang ketiga, yang keempat adalah physical properties. Physical properties ni macam apa keadaan dia, solid ke, liquid ke, gas. Boiling point macam mana. Okay. Solubility, larut tak dalam air. Solubility ni pula ada dua. Biasanya satu dalam air, satu lagi dalam organic solvent. Maksudnya polar dengan non-polar lah. Okay, yang terakhir adalah chemical. Okay, so dalam satu topik tu, okay, kita akan belajar semua benda ni. Macam mana nak bagi nama, macam mana nak hasilkan dia, apa reaction dia. Okay, apa sifat fizikal dia. Sifat fizikal maksudnya you boleh nampak lah. Okay, chemical test, apa test yang sesuai untuk saya nak bezakan alkane dengan alkene. Okay, so madam takkan discuss semua, soalan. Madam akan discuss yang critical, soalan-soalan yang critical lah. So, okay, arrange the following alkanes in order of increasing boiling point. Okay, sekarang boiling point dalam kategori physical properties lah. Explain your answer. Okay, kita tengok 3A ya, 3A. Arrange the following. Okay, first adalah you lukis dulu compound. Lukis. So kalau nonin ada 9 kan, 9 carbon. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lukis dulu nonin. Pentane 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Ini pentane. Decane ada 10 carbon. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, itu decane. Heptane tak muat. Heptane ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so awak label ini 9 carbon, ini 5 carbon, 10 carbon, 7 carbon. Okay, so jangan gaduh. Okay, mulai sekarang awak kena belajar untuk analyze the question first. Okay, kalau kita tengok sepintas lalu, empat compound ini adalah alkane dan dia tidak ada branch. Maksudnya dia tidak ada metal, dia tak ada ethyl. Dia straight chain sahaja. Tapi apa yang paling obvious adalah this one 9 carbon. Apa yang paling obvious adalah, take note, this one adalah yang paling beza ketara adalah dia punya molecular weight. Berat dia yang berbeza. Macam mana kita tahu berat beza? Obviously, kalau 10 carbon, dia paling berat. Compare to compound yang 5 carbon. Cuba awak tekan kalkulator. Okay, cuba kira 10 darab 12 carbon, lepas tu tambah pula hidrogen kecil-kecil tu kan. Okay, so compound decane. Okay, decane has highest molecular weight. So, satu awak kena faham, okay, adalah ini keyword dia, the greater the molecular weight,
Medium tulis ni. Okay, untuk case 3A ni, okay, the greater the molecular weight, the stronger the van der Waals forces. Okay, so untuk boiling point ni, okay, boiling point, awak imagine awak jerang air, awak panaskan air. So, konsep boiling point adalah daripada liquid, dia akan jadi gas. Okay, proses boiling adalah daripada liquid jadi gas. So, macam mana daripada liquid nak jadi gas? So, semasa dia dalam keadaan liquid, kita tahu contoh dua molekul. Okay, molekul ni, antara molekul ni dia ada satu daya tarikan. Daya tarikan ni kita panggil intermolecular forces. Sem 1 awak ada belajar, kita ada beberapa intermolecular forces. Kita ada van der Waals, kita ada dipole-dipole, kita ada London dispersion force. Tapi sem ni kita bukan nak spesifik pun. Okay, awak sebut intermolecular forces pun dah memadai. So, awak kena faham antara dua molekul ada intermolecular forces yang menghubungkan mereka. So, untuk dia escape jadi gas, you have to overcome this one. Kita kena putuskan daya tarikan ini. So, kalau daya tarikan tu kuat, kalau daya tarikan tu kuat, susahlah untuk awak putuskan daya tarikan tersebut. Sekarang apa kaitan dengan soalan 3A? Kalau kita tengok decane, bentuk dia macam ni kan, decane, memanjang besar. So, the attraction is here, yang Madam buat dot. Cuba kita compare dengan pentane. Pentane pendek sikit. So the attraction is here. Cuba awak tengok antara decane dengan pentane, decane lagi besar. Bila besar, attraction dia strong. Bila attraction tu kuat, awak perlukan tenaga, lebih banyak tenaga untuk overcome the intermolecular forces. So kalau dalam exam, dia suruh arrange dulu. First kita arrange lah. So yang pertama adalah yang paling kecil siapa? Pentane. Pentane. Lepas tu heptane. Lepas tu nonane. Lepas tu decane. So kalau dapat buat macam ni, dapat 1 markah. Susunan yang betul dapat 1 markah. So sekarang ni apa yang kita perlu masukkan dalam explanation? First, ni dia nak contoh mana ya awak? Gerakkan ni ke tempat lain. Point yang pertama awak cakap. Kalau madam ajar student madam, madam tak tahu madam Hawa explain macam mana. So, madam akan suruh student pilih sama ada dia nak explain decade ataupun pentane. Jangan pilih yang tengah-tengah. Maksud madam kalau awak nak explain, awak explain kenapa decane punya boiling point paling tinggi ataupun pentane punya boiling point paling rendah. You choose one of those two. Jangan discuss dua-dua sebab sama je sebenarnya. Jangan discuss yang tengah-tengah tu unless dia tanya. So sebab madam rasa susah. So awak pilih contoh decane. Awak bagi tahu lah decane has highest boiling point. So you ask yourself, kenapa so masa ni lah explanation kita. Because decane has greater molecular weight. Molecular weight. So apa kaitan molecular weight? So awak buat connection. The greater the molecular
weight, the stronger the intermolecular forces. So, so, so more energy needed to overcome intermolecular forces between molecule. Yang ni madam bagi key point saja. Itu cara jawab. Okay, let's say you nak explain pentane. Boleh juga. Okay, you boleh cakap pentane has smallest molecular weight. So bagi tahulah, the smaller the molecular weight, the weaker the intermolecular forces. Therefore, less energy needed to overcome intermolecular forces. So you ubahlah explanation dia. So that's the first one. Second one, daripada nama tu pun sebenarnya kita dah boleh tahu, oh yang itu ada branch, yang itu ada straight, yang itu straight chain. Okay, I copy this one first. Okay, madam letak kat sini. Okay, cuba tengok, kita ada pentane. Macam yang dia cakap tadi, lukis dulu. Okay, pentane, lepas tu 2-methyl butane. Dekat karbon kedua ada methyl. Lepas tu propane, kat karbon kedua ada 2 methyl. Okay, madam buat condense pula. Madam buat apa nama ni? Skeletal lah. Senang sikit kalau skeletal. Okay guys. So, first thing adalah you kira carbon. This one 5 carbon, this one also 5 carbon, this one also 5 carbon. So even though the shape is a bit different, but because of the same number of carbon, awak tak boleh cakap 2-methyl butane besar sebab dia punya molecular weight besar. Tak boleh. Sebab berat dia sama. So macam mana kita nak explain untuk situasi kedua ini? So kita tengok shape. Ambil pen. Cuba ambil pen. Cuba bulatkan. Madam compare 2,2 dan methyl butane dengan pentane. Kalau kita tengok pentane ni, shape dia melintang. Bila shape dia melintang, attraction dia kuat. This is the intermolecular forces. Compare to compound 2,2 dan methyl propane, because of the branch, awak tengok, because of the branch, molekul tu jadi kecil kan. So attraction dia tengok kat sini. Situ saja. Cuba compare. So obviously pentane lagi apa? Lagi banyak dia punya stronger intermolecular forces. So bila kita susun, so 2,2 dimethyl propane followed by 2-methyl butane followed by pentane. So basically pentane punya boiling point tinggi. So macam mana nak explain untuk situasi kedua ni? Okay, so macam tadi awak pilih, awak nak explain pentane ke awak nak explain yang paling rendah, 2,2 dimethyl propane? Katakanlah kali ni madam pilih yang ini pula. Kenapa dia punya boiling point rendah? So awak cakaplah 2,2 dimethyl propane has lowest boiling point. Lepas tu tanya diri awak, oh, kenapa Because katakanlah macam panjanglah madam. Boleh juga awak label macam ni tau, A, B, C. So sekarang madam nak explain compound C. Because compound C has more branch.
compare to the others. So apa fungsi branch ni? So awak cakap lah. Okay. The greater the number of branch, the molecule, guna ayat simple-simple saja. Molecules become become more compact. Lebih padat. It becomes more compact. So IMF between molecule becomes weaker. Saling dulu. So, kalau intermolecular forces tu lemah, so easier for you to overcome the intermolecular forces. Okay, so itu dia punya salah satu cara lah. Tapi kalau awak selesa nak guna notes, kalau awak selesa nak guna notes awak, explanation dalam notes awak terpulanglah. Tapi yang pentingnya, yang wajib awak letak adalah molekul tu bila ada banyak branch, molekul tu jadi compact. Itu yang penting kena ada dalam jawapan. Lepas tu, okay, katakanlah nak explain apa? Nak explain pentane, boleh. So you can say pentane has highest boiling point. Why? Because pentane has no branch. Pentane is a straight chain. Straight chain molecule has greater intermolecular forces between molecule. So more energy needed to overcome intermolecular forces. So terpulang pada awak nak pilih yang paling tinggi boiling point ataupun yang paling rendah. Okay, so untuk yang C ni pula, okay, untuk yang C, Madam takkan discuss further, cuma kalau kita tengok dia ada cyclic compound. Okay, dan dia ada, dan semua ni 5 carbon. Kecuali, ini 7 carbon, ini 6 carbon, ini 5, ini 5. Okay guys, so walaupun yang ini ada banyak branch, tetapi dia punya carbon paling banyak. Okay, so untuk nombor 3, take note. You take note. Bila kita nak tengok factors, first factor yang kita akan tengok adalah molecular weight. Sebab tu kita kena kira dulu berapa bilangan karbon. Okay. Sebab itu faktor yang pertama. Maksudnya, katakanlah awak ada macam ni, butane, satu lagi macam ni. Compound A, compound B. Kalau compound A, dia memang straight chain. Tetapi kalau kita compare A dengan B, B memang ada banyak branch kan, tetapi B ni lebih besar. So molecular weight dia lagi besar. So kalau besar, maksudnya boiling point dia lagi tinggi. Okay, awak jangan tengok branch saja. So first adalah kena tengok dia punya molecular weight. So compound yang paling berat, dia yang paling tinggi boiling point. Yang kedua,
barulah kita akan tengok shape. Shape tu maksudnya sama ada dia straight chain ataupun dia ada branch. Okey, yang ketiga, branch, minta tak silap madam, branch versus cyclic compound. Sorry. Contoh kita ada butane dengan cyclobutane. Sorry. Kita ada yang macam ni. Dua-dua ni 4 carbon. Tapi compound A ni dia ada branch, compound B dia cyclic. So kalau untuk kes ini, yang akan menang adalah compound B. Awak anggap kalau cyclic compound ni dia macam apa kita panggil tu sandwich. Segi 4 kat bawah, segi 4 kat atas. So attraction dia kat antara dua lapisan. So basically intermolecular forces untuk cyclic compound lagi tinggi. So kalau kes ini, yang paling rendah boiling point adalah pentane. Itu paling rendah. Lepas tu dimetapentane. Lepas tu yang kedua adalah this one. Yang ketiga yang ini. Yang paling tinggi boiling point adalah 2,2-dimetapentane. Kenapa? Sebab molecular weight dia paling tinggi. Okay. So apa-apa pun you kena follow this one. Tengok molecular shape dulu, molecular weight. Okay. Lepas tu katakanlah molecular weight sama. Baru kita tengok shape. Okay. So itu konsep jawab boiling point lah. Boleh refer notes awak untuk further explanation. Okay, itu untuk boiling point. Okay, next one. Madam harap awak ni lah ya. Apa namanya? Dah hilang dah madam punya palette tu. Okay, next. Yang keempat, why butane is soluble tapi benzene insoluble in water. Okay, soalan nombor 4 ni masih kategori physical property. Okay, ini soalan berkaitan dengan physical properties. Okay, dia suruh awak explain kenapa butane soluble dalam benzene tapi tak larut dalam air. Okay, so first awak kena faham benzene adalah non-polar solvent. Macam mana kita tahu dia non-polar solvent? Sebab kalau kita ingat balik benzene punya formula C6H6. Maksudnya dalam formula benzene hanya ada carbon and hydrogen. Kita tahu kalau carbon and hydrogen compound itu non-polar. So basically larutan benzene adalah non-polar. So untuk air pula, air memang terkenal sebagai polar solvent. Okay, air pula adalah polar solvent. Okay, so butane pula, kena ingatlah butane adalah C4H10. Okay, kalau tak tu pun tak apa, lukis je butane. Basically butane pun dalam formula pun hanya ada carbon and hydrogen. So butane adalah non-polar. So awak kena faham konsep dia, bila awak campur polar and non-polar, okay,
Kalau awak campur non-polar and non-polar, okay, awak akan dapat satu solution. Okay, so butane larut dalam benzin because butane can form when the wall forces with benzene. Non-polar dengan non-polar compound can form when the wall forces. Ingat balik. Ingat balik apa namanya? Chapter 4, chapter 4 sem 1. Okay. Non-polar can form when the wall forces ataupun London dispersion force. Manakala untuk air polar. Untuk air polar. Butane non-polar. So kalau polar dengan non-polar, dia tak ngam. Kalau tak ngam, dia tak larut lah. So macam mana nak explain, madam? Kita explain. Tak larut sebab it cannot form hydrogen bond with water. So basically, explanation berkaitan dengan solubility ni, awak hanya ingat macam ni je. Dia boleh tak buat hydrogen bond? Kalau tak boleh, maksudnya dia non-polar. Macam tu sahaja. Okay, the ability to form hydrogen. So itu untuk solubility. Okay, solubility. Next, discuss. Illustrate the mechanism. Should be okay, this one. Question tujuh akhir. Okay, soalan panjang kan? Okay, ambil highlighter masing-masing. Okay, Madam sangat menggalakkan untuk you guys menggunakan warna untuk organic chemistry ni. Okay, sekarang ni kita baca satu-satu. Reaction between alkane with molecular formula of C5H12 with chlorine in the presence of sunlight gives only product of C5H10 C5H11Cl. Okay. So suggest the structure of C5H12 and give the reaction equation. Write the equation. Okay, outline the mechanism for the formation of the product. Kita jawab satu-satu lah. So first, C5H12 adalah, dia dah cakap alkane. Okay, so alkane. Basically dia adalah pentane lah. Pentane kan. React with chlorine in the presence of UV. Sunlight tu UV lah. Walaupun dia sebut chlorine, sorry, dia dah bagi Cl tu tak apalah. In case dia sebut chlorine sahaja, so awak jangan letak Cl atom tau. Chlorine dia wujud dalam keadaan molekul which is Cl2. Give only product C5H1011. Okay, soalan ni start dekat sini. Suggest the structure of C5H. Oh, sekejap. Suggest. Okay, sorry guys. Kita buat dulu all possible isomer untuk C5H12. So first kita buat apa dalam bentuk straight chain. Second, kita buat chain isomer. Okay, next, pendekkan lagi chain. Okay, ada dua. Mita.
add carbon number 2. So basically, madam letak A, B, C. So these are all the possible isomers for C5H12. So soalan cakap, suggest a structure of C5H12. Okay, dia punya hint dekat sini guys. Give only product. Maksudnya, satu produk je awak dapat nanti. Satu produk maksudnya substitution hanya berlaku dekat the same, apa kita cakap tu, the same class of hydrogen. Contoh, untuk compound A kat sini ada hidrogen kan? Ada 3 tapi madam tunjuk 1. Dekat sini pun ada hidrogen. Sini pun ada hidrogen. Okay, so cuba kelaskan hidrogen tersebut. Yang ini primary. Yang ini secondary. Okay, so disebabkan ada classes of hydrogen yang berbeza, nanti produk yang awak akan dapat pun berbeza. Okay, so kalau awak ganti dekat primary hydrogen, klorin akan duduk kat situ. Kalau awak ganti hydrogen secondary, so klorin dekat situ. So basically kalau awak guna alkane A, awak akan dapat 2 produk. Which is kita tak nak. Sebab kita nak hanya satu produk. Only product. Kita nak satu produk sahaja. Okay, kita proceed dengan compound B. Compound B, kita ada kat sini hydrogen. Sini ada. Sini pun ada. Sini pun ada. So basically kita ada primary hydrogen, tertiary hydrogen, secondary hydrogen. So disebabkan kita ada 3 kelas, kita ada 3 kelas of hydrogen. So produk nanti awak akan dapat 3 juga. So which is kita tak nak lah. Kita tak nak 3 produk, kita nak satu produk sahaja. Okay, next let's move on to compound C. Okay, compound C dekat sini ada metal. Sini ada metal. Madam tunjuk satu saja hidrogen. Metal, ini metal. So cuba awak kelaskan dia. So all the hydrogen here are primary hydrogen. So maksudnya tak kisah hidrogen mana you ganti, you akan dapat the same compound. So maksudnya compound C lah kita punya compound yang kita cari. Okay, so jawablah soalan. Suggest a structure of C5H12. Okay, so awak tulis sini. Structure of C5H12 is, lukislah. This one. Okay, soalan seterusnya. Write the reaction equation. Okay. So, ambil compound tadi, compound C kan. Lepas tu react with chlorine in the presence of UV. So, you akan dapat substitution of hydrogen. So, nak ambil hydrogen mana, madam? Mana-mana yang awak suka. Jangan lupa side product. Dalam exam, ini dapat markah. Equation dapat markah. Okay, itu equation. Last one, outline the mechanism. Nak suruh buat mechanism lah. Awak pun dah belajar kan free radical mechanism. Okay, so untuk free radical mechanism ada 3 step kan. So step yang pertama adalah initiation step. Dalam exam, wajib tulis ini. Kalau you tak tulis, you hilang markah. Sebab kita nak bagi markah free, you tak nak tulis. Sebenarnya bila you tulis initiation, propagation, termination tu ada markah. Ada markah satu. Untuk initiation step, ambil chlorine, react with, in the presence of UV, chlorine tu kita akan dapat radical. So what happen is, chlorine ni kan non-polar. So in the presence of UV, the bond will break heterolytically. So tengok dia punya kepala dia adalah half-headed arrow.
So you akan dapat 2 chlorine dot. So itu adalah free radical. So next is propagation. Next is propagation step. Okay guys, untuk propagation step, ambil alkin awak. Okay, tunjukkan hidrogen yang awak nak ganti. Tunjuk hidrogen yang nak ganti saja, tak perlu tunjuk semua. Nanti kan serabut pula banyak sangat hidrogen kan. Then take your free radical. Ambil free radical tadi yang awak hasilkan dekat step pertama. So what happen is free radical ask hydrogen for the electron. So hydrogen say yes, bolehlah. Okay, tetapi kalau dia nak buat bond dengan, okay, bila bond tu, cuba awak tengok arrow, bila arrow tu bertemu, maksudnya bond will be formed. Bond satu ikatan akan terbentuk. Tapi kalau nak membentuk ikatan, dia mesti hidrogen ini mesti putus hubungan dengan karbon. Itu konsep dia. So ingat, kalau nak kahwin kena cerai. Itu untuk kimia lah. So nalih balik compound. So you will form free radical here. Okay, H dengan Cl sudah membentuk bond yang baru. Okay, next bawa balik apa? Next, ambil free radical tadi, react with another chlorine molecule. Kita bukan ada satu je chlorine, kita ada banyak chlorine. Okay, so ambil chlorine molecule. So sebab sekarang ni kita nak substitute chlorine kan. So this one kata, weh chlorine, aku nak buat hubungan dengan kau, boleh tak? So chlorine pun kata boleh lah. Okay, tapi dia mesti cerai dengan chlorine yang satu lagi. Lepas tu so you akan dapat formation of chlorine here plus Cl dot. Okay. So that's the propagation step. Last one is termination. This is my favorite. Kenapa favorite? Sebab dia ada dia ada dua anak panah saja, which is anak panah bertemu. So I told my student, okay, free radical is very unstable. Okay, so what happened? Tadi dia bercerai kan? Sebenarnya dia akan rujuk balik. Anak panah jumpa balik. Kalau jumpa, maksudnya bond is forming. Okay, itu yang pertama. Lepas tu, radical yang kedua, yang ini kan. Okay, madam adjust letak dekat sini. Sama je. Yang ini pun sama, weh, aku nak buat ikatan dengan kau, boleh tak? Boleh lah. Okay, yang ni lagi simple sebenarnya. Madam harap awak biasakan diri guna skeletal lah. Okay, so awak tambah saja line. Line tu menunjukkan ikatan lah. Letak kat situ. Okay, basically awak macam 2X, you sambung je kat kaki dia. Okay, last one. Okay, alkyl radical dengan halogen radical. So this one also same thing lah. Dia akan each of them donate 1 electron to form new bond. Okay, so kalau termination is between radical and radical. Okay guys. So kalau dalam exam, kalau tak silap random lah, markah macam 4. Okay, so setiap ni, okay, bayangkan boleh dapat 4 markah. So total berapa? 1, 2, 3.
So ingat, walaupun soalan panjang, jangan baca semua benda dulu. Okay, highlight apa yang penting, apa yang tak penting and so on. Okay guys, so for the rest of the reaction, okay, Madam dah upload jawapan dekat GC. So sebelum awak check, Madam nak awak buat dulu. Be honest with yourself. Okay, jangan salin je. Okay, awak salin kalau awak tak faham.